Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bifutuhil arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a ila Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia. Masih panjang umur kita hingga pagi ni. Alhamdulillah. Wa yuhyi wa yumiit. Dia saja yang boleh menghidup dan mematikan. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia semata masih hidupkan kita. Alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia beri kita pula dalam keadaan sihat. Dia berikan kita pula celik akal fikiran untuk sentiasa taat dan patuh perintah Tuhan. Alhamdulillah. Dia beri pada kita dengan limpah kurnia dia, jauhkan kita pula daripada segala maksiat. Alhamdulillah. Dia berikan pula keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, kesungguhan untuk berada dalam majlis-majlis yang Allah SWT muliakan. Alhamdulillah. Dan diberikan kita pula nak beramal dengan ajaran-ajaran Islam, nak berakidah dengan akidah yang betul dan sentiasa nak meluruskan perjalanan hidup kita di atas perjalanan yang telah ditunjuk oleh para ulama alaihimus salatu wassalam, yang ambil semua perjalanan mereka ni daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi kita pula kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kekuatan, dan pagi ni dapat kita berkumpul di rumah yang mulia ini di atas kami punya perjalanan bermusafir ziarah sahabat-sahabat yang ada sekitar di 9 Melaka ni, yang semalam kami daripada Kuala Lumpur. Jadi ubah cara sikit lah pasal pondok sedang duduk bercuti, jadi suasana lain sikit lah, background pun lain sikit. Alhamdulillah, pagi ni cadangnya nak baca satu permasalahan yang dipetik daripada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu nama ringkas yang sering disebut nama dia. Dia mengarang banyak naskah rupanya. Kitab yang saya nak baca ni tertajuk beberapa mutiara yang bagus lagi indah, ataupun nama lain kitab ini dipanggil beberapa masalah yang penting lagi mudah. Itu bahasa dia kitab ni. Kalau Shopee ada. Yang dia orang punya ada lah. Ni kalau cari, orang yang rajin cari, jumpalah. Selalunya kalau dah jumpa satu kitab ni lagi, dia berjangkit pergi cari kitab-kitab dia hak lain pula. Yang ni antara kitab dia, begitu juga bersama dengan saya ni, ada kitab khas terutama mengenai apa isu kita nak baca pagi ni, mengenai al-mazhab ataupun tiada haram bermazhab. Sebab ni adalah isu-isu yang golongan Hasan Kelubi duduk bisi-bisi dan apa. Memang mereka ni golongan yang tak suka bab-bab mazhab ni. Sebut je mazhab, macam-macam dia pelekehkan kita yang bermazhab ni, kata dia. Masa bila pula kita daftar mazhab? Sebelah berisi borang. Dia kata, mazhab ni macam pertandingan gores dan menang ke, ada tulis kat dahi, gores, nanti keluar mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dia olok-olokkannya orang yang bermazhab ni. Jadi ada golongan-golongan Hasan Kelubi ni yang macam ni. Yang ni kita nak ambil, baca kitab je, kita cakap nanti dia orang kata kita punya pandangan kan. Tapi yang ni ulama-ulama besar kita dah tulis macam-macam dalam bab ni.
nisbah saya ni, nak baca ni, ambil kitab Jawi yang dah siap. Lama dah tutup guru kita cerita bab-bab macam ni, dah selesaikan permasalahan dan konflik yang ditimbulkan oleh puak-puak ni. Saya nak tolong baca je sedikit penerangan daripada saya lah, dengan apa yang kita nak baca daripada, saya nak ambil petikan ni daripada beberapa mutiara yang bagus bagi kitab Syekh Abdul Qadir Mandili. Yang kitab Al-Mazhab ni pun dikarang oleh orang yang sama dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Jadi kalau pandai baca Jawi boleh ambil. Nak baca kitab Arab boleh je, macam-macam kitab Arab ada. Tapi nisbah kita baca ni padan lah baca kitab Jawi pun. Yang penting tengok yang betul. Kalau golongan dia orang tu, di atas dia nak menegakkan benang basah dia, dia buka susun kitab 30 kitab lagi, kata dia selori lagi ada kitab saya. Tapi dia tak adil dari sudut pembahasan. Bahkan apa yang dia cerita tu kadang hanya ambil petikan-petikan daripada, hatta dia ambil daripada ulama-ulama besar sekalipun, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Macam-macam nama ulama yang disebut, kitab-kitab yang dinukilkan. Tapi dia tak ikhlas. Kasar sikit dah sebut gitu kan. Dia tak lurus dalam budi bicara dia pasal dia tak ambil ketaan maksud sebenar yang disebut oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan, khasnya atas kita bicara pagi ni, isu bermazhab. Jadi yang ni yang kita nak baca setakat, itulah kitab yang saya pegang ni lah. Saya tolong baca sedikit penjelasan tu, insyaAllah. Bab ni dia kata bab bermazhab, bertaklid. Istilah dipakai oleh ulama bila sebut bermazhab ni, maksudnya kita bertaklid, kita mengikut ulama-ulama mujtahid, khasnya atas nama mazhab ni yang zaman kita lah ni, mazhab yang ditadwinkan oleh ulama yang masih ada kitab rujukan, tahu kaedah-kaedah macam mana nak istinbat ahkam, macam tu istilahnya. Ada 4 je pun mazhab yang masih kekal dan ada, yang masih boleh dipakai, yang relevan untuk diikut. Ada pun sebenarnya mazhab ulama-ulama mujtahidin ni ramai di kalangan sahabat, tabi'in. Cuma yang popular, yang dengar di kalangan kita sampai lani ni, masyhurnya 4 tu lah. Jadi yang lain daripada tu, kita pun tak biasa dengar mazhab Sayyidina Umar, mazhab Sayyidina Abu Bakar. Tak panggil pun di kalangan mereka tu mazhab. Istilah mazhab ni disebut bermula daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Khas kita yang 4 ni, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, begitu juga Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Yang masyhur 4 tu lah. Yang lain tu yang saya sebut tadi, memang ramai, kita pun tak pun nak kenal. Yang 4 ni pun kita tak pun nak kenal. Tambah yang sebut yang lain-lain. Dan mereka ni, nama mereka begitu melonjak jadi masyhur. Pasal apa? Kerana mereka ni lah orang yang berkelayakan, berkeahlian pula tu, bukan saja berkelayakan dan berkeahlian dalam bab mengeluarkan hukum hakam berkaitan dengan hukum fiqh ini. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina, apa yang kelayakan ada pada mereka itu, mereka tulis, mereka karang. Ada yang daripada karangan mereka sendiri, ada yang ditulis oleh anak-anak murid mereka, yang sampai sekarang boleh kita lihat karya-karya mereka untuk kita nak ambil faham bagaimana perjalanan mazhab yang kita duk bicara ni. Kalau kita khas di Malaysia dan Nusantara ni, atas nama mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, macam mana disiplin dan tata tertib dia, semua telah disebut oleh ulama. Kerana kita ni, hatta kita ni orang pangkat nama mufti apa sekalipun, atau martabat yang ada lah ni lah, kelayakan, qualification yang ada di kalangan mereka ni, masih mazhabnya bertaklid. Sebenarnya belum sampai satu tahap nak jadi mufti yang boleh berijtihad, istinbat hukum daripada Quran dan hadis. Walaupun dalam sektor majlis agama ni dia ada bahagian istinbat kan. Kadang saya dengar tu gerun dengar kan. Ahli majlis fatwa tu nama-nama yang disebut lah kan, ada mufti. Cuma kalau kita tak belajar, kita akan kadang tertipu juga dengan istilah-istilah ni, dan kita duk faham bahawasanya mufti-mufti yang ada, begitu juga misalnya ahli-ahli istinbat, kadang dipanggil ahli istinbat.
ataupun ahli majlis fatwa, seolah-olah mereka ni pakar untuk mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Kita faham macam tu. Ramai sangat orang faham macam tu. Jangan kata di kalangan orang awam atau orang yang kadang mengaji pun tapi mengaji sekat tiang tak selesai ni, mereka ada berpahaman bahawasanya mufti-mufti yang ada lah ni, ahli majlis fatwa, ahli-ahli istinbat yang dengan ada istilah-istilah begitu, seolah-olah mereka ni memang mempunyai credibility, kelayakan untuk macam mana kita sedia faham lah, mereka ni boleh keluar fatwa, boleh keluar hukum macam ni. Sedangkan mereka ni atas nama mufti lantikan kerajaan aja. Minta maaf sebut bahasa-bahasa tu lah. Nanti dia akan sebut nanti apa dia, siapa dia. InsyaAllah yang sepatutnya atas nama mazhab ni yang kita nak ikut. Dan kita ni, asal saya nak bicara, walaupun nama mufti, sebenarnya bukan mufti yang boleh keluar fatwa. Bahkan mufti yang ada ni, dia hanya boleh ambil nukil pendapat ulama'. Pula tu atas disiplin, dia tak boleh ambil sebarang ulama'. Dia kena ambil ulama' yang muktabar. Kalau ada 4 mazhab sekalipun, 4-4, dia tak boleh ambil mana suka hati dia 4-4. Bahkan, kaedah mufti ni, kalau ada orang datang, dia nak bagi hukum, dia kena tanya dulu, kau mazhab apa? Kalau saya ada sahabat-sahabat yang pergi Mesir, pergi belajar di Mesir tu, mereka memang agak terbuka dari segi sudut mazhab ni. Kalau ada orang yang bertanya soalan, dia akan tanya dulu, kau mazhab apa? Asy-Syafi'i. Aku akan jawab berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Macam ni. Bahkan nak masuk kuliah Azhar pun, kalau masuk kuliah syariah, kena isi borang tu, kena sebut dulu hang mazhab apa daripada Malaysia ni, fiqh hang mazhab apa. Nak pergi belajar fiqh nanti, pergi masuk kelas ikut mazhab masing-masing. Kalau kita mazhab Syafi'i Malaysia, tengok pergi masuk kelas Hanafi, dia halau ni. Siapa? Anta Malaysia. Kau orang Malaysia, mana boleh belajar mazhab Syafi'i ni? Pasal nak takhasus mazhab, kena pergi duduk tempat pengajian mazhab masing-masing. Ada pun mengaji usul fiqh, mengaji bab-bab macam nak ambil hakam usul fiqh lah istilahnya kan. Mengaji usuluddin, Quran, hadis, tafsir. Tu memang kena mengaji dan di situ dia akan dedahkan macam-macam mazhab lah. Tapi kalau nak mendalami takhasus ataupun buat perkhususan khas mengaji ilmu nak ambil hukum hakam, dia akan agihkan belajar ni kalau di Mesir sana mengikut mazhab yang kita duduk di mana, negeri mana kita duduk, di situlah mazhab itulah tempat tu kita akan belajar kitab-kitab fiqh dia. Jadi dia takkan buka hanya 4 mazhab. 4 mazhab ni sekadar untuk pergi belajar, untuk mengenali macam mana disiplin yang ada pada mazhab-mazhab lain, antaranya selain pada Imam Asy-Syafi'i, hatta Imam Asy-Syafi'i sendiri, macam mana cara mereka istinbat ahkam. Itu je. Adapun nak boleh keluar hukum ahkam sendiri ni, bukan dia. Itu yang saya nak baca masalah ni. Mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah yang kita untuk faham bab macam ni. Kita tak jadi terkecoh, selaru dengan golongan-golongan yang asal kelubi jenis fahaman macam tu yang pada mereka tak ada mazhab. Memang mereka akan berbangga-banggalah dengan orang macam ni. Tambah yang model-model ni, dia akan sebut yang ni, nukil macam ni. Dan nak menunjukkan, saya tak ada mazhab. Mazhab saya ialah Al-Quran dan hadis. Kononnya, bunyi gitu kan. Sedangkan, dalam masa yang sama, dia pun akan sebut nama-nama ulama'. Akan kelakar sikit kan. Kalau ikut mazhab dia Al-Quran hadis, tak payah sebutlah nama ulama', nama tutup guru dia. Sebut je lah Al-Quran hadis. Tapi berapa banyak perkara, kadang-kadang kata dia, telah berselisih pendapat ulama'. Saya lebih cenderung. Kau lebih cenderung. Maksudnya, kau pun bukan pakai Quran dan hadis lah. Kau pun ada ulama' yang kau cenderung. Jadi, antara siapa yang kita nak cenderung ni, lebih baik kita cenderung kepada ulama'-ulama' yang telah disepakati kebenaran mereka. Pula tu bukan saja kita, kalau disebah kita mazhab Syafi'i, bukan saja Imam Syafi'i diikut oleh orang Nusantara ni, tapi satu dunia ada kumpulan-kumpulan yang kelompok-kelompok manusia ikut dengan kaedah-kaedah mazhab tertentu. Jadi mereka pun masih menukilkan pendapat-pendapat ulama'. Tutup guru yang pada mereka, dia akan tukilkanlah pendapat-pendapat syekh-syekh yang sependapat dan sealiran dengan mereka. Jadi mereka pun istilahnya bermazhab. Cuma bermazhab mereka itu mazhab yang tak ada mazhab. Macam tu kot bahasanya. InsyaAllah kita baca dulu lah.
Jadi bab ni bab bertaklid. Pertanyaan. Jadi kitab ni dia karang dalam bentuk ada soal dan jawab. Ada soal. Apa erti mazhab? Apa erti bermazhab? Mazhab ni dia buat dalam kurungan tu maksudnya bertaklid. Taklid ni apa? Dan apa hukumnya? Haramkah ataupun wajib? Dan apa kata majlis ulama tentang kata Ibnu Abbas? Jadi ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas, salah seorang daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dia kata la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Artinya jangan menjadikan seseorang kamu akan agamanya pada diri seseorang lelaki. Dia terjemah sini pada leher seorang lelaki. Saya baca gitu je lah. Jadi dia nak sikit uraian tu. Jadi soalan yang ditimbulkan ni nak cerita mengenai Allah. Soalan ni mazhab ni apa dia? Bermazhab tu apa hukum dia? Haramkah ataupun wajib? Dan mengenai perkataan Ibnu Abbas mengenai tak benarkan kita untuk taklid orang lain. Mereka ni maksudnya ada golongan-golongan tertentu akan gunakan perkataan macam ni lah untuk menunjukkan mana boleh kita taklid. Kita kena faham Quran hadis, kena ada dalil. Sampai zaman ni orang awam pun kalau boleh disuruh pada mereka cari dalil. Cari dalil. Ni pasal apa orang baca macam ni? Dalil mana? Sampai orang awam Quran tak kerti baca pun disuruh cari dalil. Memang ada bising-bising sikit pun dulu isu-isu orang tak tanya buat dalil ni kan. Sikit-sikit dalil. Seolah-olah macam setiap orang ni perlukan dalil dalam bab-bab fiqah ni. Jadi atas kita bicara bermazhab ni, kita bicara mazhab ni mazhab fiqh lah. Baik. Jawab bagi soalan tu. Bermula erti bermazhab. Bahasa lain bermazhab ni bertaklid lah. Jadi bermazhab ni maksudnya taklid. Istilah taklid ni iaitu kata dia mengikut oleh manusia yang awam akan orang yang lain daripadanya. Dengan bahasa lain, apa dia taklid ni? Mengikut oleh orang awam akan orang yang mujtahid. Mengikut oleh orang awam akan ulama mujtahid. Tu maksud taklid. Taklid ni orang awam ikut orang yang mujtahid. Okey. Jadi ada istilah mujtahid dan orang awam itu. Kadang definisi ada. Kalau saya faham dah tu. Cuma kita kalau tak biasa belajar, siapa dia yang nak kategori orang awam? Siapa dia golongan yang nak panggil mujtahid tu? Pertama saya nak kata gini, siapa dia orang awam tu? Orang awam tu, saya pun orang awam lagi. Pasal saya bukan mujtahid. Jadi mujtahid ni siapa dia? Mujtahid ni adalah ulama-ulama yang pakar, yang berkeahlian untuk istinbat ahkam, keluarkan hukum ahkam, proses daripada Quran dan hadis. Itu ulama mujtahid. Dan tak dikatakan mujtahid ni dalam istilah-istilah fiqh, usul fiqh, melainkan mereka ni adalah dipanggil mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni atas nama yang sering disebut 4 tu lah. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali tu. Mereka ni lah digelar sebagai mujtahid mutlak. Dia panggil mujtahid mutlak siapa? Kerana mereka ni adalah manusia yang sangat hebat dari sudut keilmuan mereka. Quran daripada kecil dah hafal. Itu hadis ni dengan bahasa lain, pasal tak dipanggil mujtahid, melainkan orang yang tak ada hadis yang tak ada dalam hafalan mereka. Baru boleh jadi mujtahid. Bukan buka Google kan. Tak ada hadis yang tak ada dalam hafalan mereka. Hatta hadis-hadis yang dhaif pun semua dalam hafalan mereka. Siap dengan riwayat dan sanad. Dia boleh sebut hadis ni dhaif pasal apa. Itu dhaif. Hatta hadis-hadis mardud, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu'. Semua dalam kepala mereka dan mereka mengenal setiap perawi-perawi. Dalam masa yang sama, dia berkeahlian dan berkelayakan, berkemampuan untuk menggunakan semua nas Al-Quran hadis. Quran hadis yang ada tu untuk memproses ayat Quran tersebut untuk ambil faham bagaimana yang sepatutnya kena ambil faham
daripada Al-Quran dan hadis yang ada. Apa status dia? Inilah dipanggil mujtahid. Adapun zaman lah ni, dia pun akan sebut nanti kurun ke berapa, kita pun kadang tak boleh nak kenal kurun berapa, dia dah nukil ambil pendapat ulama yang mereka ni sangat pakar dalam bab macam ni. Dia akan tunjukkan kita sampai zaman bila yang ada mujtahid mutlak, khasnya zaman kita belakang ni, memang tak ada dah dipanggil ulama yang nama mujtahid ni. Dalam istilah yang kita duk faham lah ni, mujtahid mutlak ni, yang itulah yang selalu dipahamkan kepada mufti. Mufti mana? Mufti lantikan kerajaan. Ramai orang berpahaman bahawa mufti lantikan kerajaan ni, mereka ni berkedudukan mujtahid. Bahkan kalau tak mufti pun, ahli majlis fatwa. Ramai orang duk faham, khasnya kalangan orang awam di luar sana, duk faham ahli majlis fatwa apa dia? Mujtahid. Rasanya orang yang pakar keluar hukum. Daripada Quran dan hadis, ahli majlis fatwa, tambah ada ahli syura, orang bahasa gitu. Ada ahli syura, tambah pula kami ahli syura 12, 20, 30, 40 ahli syura. Jadi mereka memahamkan ahli syura ni adalah mujtahid. Yang tu yang rata-rata orang Islam kita fahamnya tu lah. Sedangkan meleset sama sekali sangkaan tu, bahkan atas istilah sebut ulama, orang yang bertitle mufti lah ni pun, dia tu pun taklid. Mereka ni kalau nak sebut sikit lah, tapi kasar sikit sebut apa. Kadang baca Quran pun, ya Allah. Sebut gitulah senang. Hafal jauh sekali, payah nak cari mufti-mufti yang hafal Quran. Ada mufti hafal Quran, tolong sebut kat saya. Mufti mana hafal Quran? Habis lah. Saya kata habis lah apa. Lawan Muda Hafiz pun dia kalah. Itu saya sudut hafal Quran, dia kata nak faham. Okey. Berapa mufti yang memang hafal hadis? Bagi tanya hafal dulu kan. Faham nanti lah Zat, pergi tanya hafal dulu. Kalau tak hafal maksudnya, memang dia boleh detect ke yang ni ayat Quran ataupun bukan. Kadang yang tu pun tak boleh nak cam. Kalau hadis, memang dia boleh detect ke yang ni memang hadis ataupun bukan hadis. Mula tu, dia kenal ke perawi hadis pula tu. Macam-macam hal kalau nak persoal tu. Sikitlah sekali lalu situ. Jadi asal nak bicara, siapa dia mujtahid tu? Mujtahid tu. Dan bila mujtahid ni, sepatutnya kalau hantar bahas hukum, dia tak perlu sebut pendapat Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Buat apa sebut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali? Kalau nisbah bahas lah. Kenapa? Engkau mufti. Mufti bukan gaduh sebut pendapat mazhab lain. Mufti sepatutnya berdasarkan Al-Quran ayat sekian. Ini nasih. Yang ni mansuh dia. Yang ni am dia. Ini khas. Ditaksis. Kan am lafaz Quran ni dengan hadis ni. Hadis ni dimasukkan oleh hadis ni. Walaupun sahih. Tapi hadis ni hasan. Tapi hadis ni am. Yang ni khas. Ni mutlak. Ni muqayyad. Saya tak bisa tengok ada mufti sebut itu. Bahkan disiplin ilmu pun kadang merapu je. Tapi nampak gah dia siapa? Ada nas. Bunyi gitulah kan. Yang ni yang ramai orang tak faham siapa yang dimasukkan dengan mujtahid. Jadi atas kita bicara bertaklid ni maksudnya orang awam ikut ulama mujtahid. Baru dipanggil taklid. Jadi orang awam tu apa? Selagi tak sampai martabat mujtahid, nama dia awam. Itu ya. Ulama sebut dua kategori. Selagi tak jadi mujtahid, dia adalah muqallid. Dua ya martabat. Selagi tak mujtahid, dia adalah muqallid. Kena ulang banyak kali kot. Selagi tak sampai martabat mujtahid, dia adalah muqallid. Mesti kena ulang perkataan sampai faham, matang, faham perkataan tu. Setiap yang tak sampai martabat mujtahid, dia adalah muqallid. Selalu isu-isu yang dimainkan oleh mereka, dia kata, Imam Syafi'i pun belajar daripada Imam Malik. Dia tak ikut Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal pun belajar daripada Imam Syafi'i. Dia tak ikut Imam Syafi'i. Memanglah tak ikut. Pasal apa? Siapa Imam Malik? Siapa Imam Syafi'i? Siapa Ahmad bin Hanbali? Walaupun yang ni tok guru, ini anak guru,
ni cucu guru pun nak guna bahasa gitu. Pasal murid atau murid. Tapi Imam Malik mujtahid. Anak murid dia Imam Syafi'i pun mujtahid. Anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pun mujtahid. Satu tak ikut guru masing-masing. Siapa? Saya memang tak boleh ikut guru. Haram ikut guru. Sebab mujtahid, haram ikut mujtahid. Orang yang boleh keluar fatwa, atas nama keluar fatwa ni siapa? Mujtahid lah. Keluar fatwa maksudnya bukan mufti kan. Keluar fatwa ni adalah mujtahid mutlak antara Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Sekalipun mereka tak dilantik jadi mufti kerajaan, tapi kelayakan mereka berkebolehan untuk keluarkan hukum hakam. Sampailah ni. Hukum hakam mereka ni dipakai. Sampailah ni. Allah. Jadi, Imam Syafi'i tak ikut Imam Malik, Imam Ahmad Hanbali tak ikut Imam Syafi'i. Pasal apa? Pasal mereka ni sampai martabat mujtahid. Jadi mujtahid tak boleh ikut mujtahid. Satu, dia tak ikut imam dia. Tak ikut guru dia. Pasal dia dah tahap mujtahid. Kalau atas selalu isu dia sebut tu, kenapa tak ikut imam lain daripada Imam Syafi'i yang belajar Imam Malik? Kenapa tak sebut imam lain daripada Ahmad bin Hanbal yang belajar dengan Imam Syafi'i? Murid dia seorang je kan? Kenapa yang jadi mujtahid ni, yang tak ikut Imam Syafi'i ni, Imam Ahmad bin Hanbal je, yang lain tak pernah sebut pun nama ya? Saya pun anak murid saya ramai. Tambah Imam Syafi'i. Padahal saya orang awam je pun. Anak murid saya punya ramai. Kalau kira beribu ada. Tapi, tak nak sebut kata punya ramai tu, kalau Imam Syafi'i, kenapa sebut Imam Ahmad bin Hanbal je? Anak murid dia tentulah ramai. Kenapa anak murid lain tak disebut? Yang berpuluh-puluh ribu, ratus ribu tu. Yang disebut Imam Ahmad bin Hanbal aja. Imam Ahmad bin Hanbal pun tak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tak ikut Imam Malik. Apa? Orang awam dia boleh lah bohong itu. Saya kata bohong siapa? Pasal mereka gunakan isu tak ikut imam mazhab pada satu sama lain ni untuk mendalilkan bahawasanya mereka pun tak nak juga ikut mazhab. Mereka pun tak nak ikut ulama'. Sampai dia kata, Imam Syafi'i pun kata, jangan siapa-siapa ikut aku. Dan Imam Syafi'i pun selalu dia kata, kalau ada hadis sahih, itulah mazhab aku. Panjang tu kalau cerita sama-sama umat tu kan. Cuma nak cerita kata istilah yang telah disebut oleh ulama'. Allah. Taklid ni maksudnya orang awam ikut mujtahid. Kemudian dulu ada orang tanya. Ada ustaz tanya lah, mujtahid mutlak tu 4 orang saja ke? Macam mana dengan Imam Auza'i dan Imam Ahli Zuhri? Tu kata tadi Imam mujtahid mutlak ni ramai kan. Kalau nama-nama pun kadang, kalau kita sebut nama pun, kalau Imam Auza'i ke, Daud Az-Zahiri ke, kalau ada pun, adakah kaedah-kaedah yang mereka yang sampai tahap mujtahid tu, sampai kat kita yang dengan itu kita dibenarkan untuk mengikut pendapat dan pandangan mereka. Yang tu lah. Tu atas kata 4, memang awal-awal kita khabar dah, memang bukan 4 pun. Kalau nak kira tu, kita pun nak, kita bukan duduk zaman tu untuk kita nak menghinggakan berapa ramai kan. Berapa ramai. Dia tak sebut yang tu, ramai tu lah. Cuma walaupun ramai, kita punya kebolehan untuk mengikut mereka tu, walaupun pendapat tu ada. Tapi boleh tak kita ikut pendapat tu? Hatta antara kalau mujtahid yang disebut lah, Abdullah bin Abbas. Kalau ikut dia mujtahid di kalangan sahabat. Saya ngaji tu guru sebut misalnya masalah korban misalnya. Kita korban lembu, kambing, unta lah. Mazhab Ibn Abbas boleh korban dengan menggunakan ayam jantan. Cina tak boleh. Ayam jantan. Macam? Dia ada pendapat dia, ada kaedah dia, ada sipir dia, ada hujah dia, ada alasan dia. Imam mujtahid, jangan duk pelakir, jangan cakap sebarang. Tapi macam mana kita nak beramal dengan sembelih ayam jantan untuk buat korban? Nak niat macam mana? Apa rukun syarat dia? Apa yang menyebabkan boleh pilih ayam jantan sebagai korban? Ayam jantan buat, ayam jantan saiz macam mana? Ayam serama boleh tak? Ayam jantan juga. Ayam hutan boleh tak? Ke ayam Brahma tu? Ke ayam gajah? Ayam apa lagi saya nak sebut tahu ni? Ayam apa? Ayam ketawa. Macam-macam nama ayam tu. Ayam macam mana yang dimaksudkan ayam yang boleh tu? Pula tu, macam mana pendetilan dia tu?
Siapa yang boleh hurai? Teruzur kita nak ikut dah pendapat mereka. Itu kita kata mujtahid yang seawal-awal selepas zaman yang hidup zaman Rasulullah. Abdullah bin Abbas, itu juga pendapat Sayyidina Umar misalnya, pendapat-pendapat yang lain di kalangan sahabat. Kalau kita nak ikut tu, kita bukan mengenepikan mereka, tapi disiplin untuk kita nak ambil daripada mereka tu, nak beramal, apa disiplin dia? Macam mana tata cara dia? Yang tu yang masalah menyebabkan kita teruzur nak beramal tu. Itulah, kayak lalu. Di atas kata, ada tak lain pada empat? Memang ada lah. Yang saya dah sebut di awal tadi. Yang kata memang ramai sangat di kalangan mujtahidin ni. Cuma, di atas mereka yang membukukan. Istilahnya membukukan salah. Membukukan tu sampai apa yang mereka cerita hukum hakam tu, kita boleh tengok disiplin tata cara mereka keluarkan hukum. Tu pun kalau mengaji, kadang-kadang tak tahu dah. Macam mana dia boleh hukum keluar macam ni? Dengan keadaan kitab yang masih ada tu. Yang tu pun kadang teruzur pada kita untuk kita nak mengetahui macam mana cara dia ambil hukum macam ni. Yang tu pun ada orang tak boleh nak faham lah. Sedangkan kitab macam banyak. Semua pasal kitab macam banyak apa? Pasal orang yang berkeahlian untuk mempunyai kemahiran memahami nas macam mana mereka ada dengan ilmu alat yang sangat mantap. Untuk dengan itu kita akan faham kenapa dan mengapa dia mengeluarkan hukum hakam begini. Yang tu pun tak apa ada dah. Macam mana kita nak tiba-tiba nak meninggalkan semua imam-imam mazhab ni. Konon nak pergi ikut yang lain pada empat ni. Yang dalam keadaan buku tak ada, kitab pun tak ada, pedoman untuk melaksanakan atas pandangan mereka tu pun tak ada. Betul, macam mana nak beramal? Misalnya boleh musafir sejarak 10 kilometer katalah gitu kan, berdasarkan hadis ni. Hadis ni Rasulullah sebut, sahabat pernah ada sebut dalam hadis, Rasulullah pernah sembahyang jamak yang bukan kerana hujan, bukan kerana musafir, bukan kerana sakit. Macam mana nak faham hadis tu? Macam mana cara nak beramal dia? Dan ulama yang kata macam ni, macam mana disiplin dia nak beramal dan macam mana pada pendapat dia yang ni kita nak beramal dengan hadis macam tu. Contoh dalam bab hadis lah. Ni daripada imam-imam mujtahid lah ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Malangnya yang kita dah tengok pendapat ada, tapi bila beramal mazhab nak sembahyang jamak, sembahyang cara mazhab Syafi'i. Tapi pendapat ambil pendapat umumnya pendapat ulama je. Ulama mana dia pun tak kenal. Nama ulama pun dia tak tahu. Udah tu apa disiplin dia, apa rukun syarat dia. Tera mazhab Syafi'i pun kalau tanya lanjut, sembahyang jamak lagi bukan reti. Sembahyang jamak tak? Hantar tak sembahyang jamak? Sebut macam mana? Syarat macam mana? Nak boleh jamak kau takdim. Apa syarat? Macam mana nak laksanakan supaya sembahyang jamak yang asar ni boleh masuk ke Zuhur? Apa syarat? Macam mana nak niat? Masa takbiratul ihram ke boleh masa bukan masa takbiratul ihram? Tera yang mazhab Syafi'i pun tanya cirit. Jangan tanya orang awam. Tanya ustaznya pun kelepar. Minta maaf saya sebut itu. Iya. Alah, saya tanya dah. Satu saya sebut tu. Saya kena buka kitab nak cerita ni. Kena buka kitab dulu. Yang dalam kepala sedangkan duk beramal sembahyang jamak lah. Tapi bila tanya, saya pun tak tahu. Saya pun confused lah. Tambah sembahyang maghrib pun dia sembahyang qasar juga. Saja aku sembahyang maghrib qasar kerana Allah Ta'ala. Maghrib pun qasar juga. Tengah-tengah sembahyang, sembahyang qasar. Maghrib. Macam mana? 3 qasar, 1,5. Nak berhenti kat mana? Dalam duk faham tu pun mengelepar. Sikit lah sekali lalu kan. Dari zaman saya dulu ada geng-geng tu, budak pondok lah pun. Yang musafir sekali-sekali, pergi berziarah, pergi jalan mana-mana. Sembahyang jamak, balik muskil rupanya. Main jamak tu satu hal. Tapi nak qasar, main maghrib. Main tanya kami, macam mana nak qasar sembahyang maghrib? Itulah korang. Padahal mengaji. Tapi bila main beramal, muskil. Ada benda yang tak detail kat situ. Sikit lah saya sebut itu. Jadi saya nak kata apa? Yang dalam mazhab kita pun kalau tanya tu pun kadang-kadang saya duk ngajar fiqh dalam mazhab Syafi'i pun. Kita cerita yang lain sikit pada orang cerita. Hak tu pun dah memang pening dah. Padahal kita cerita mazhab Syafi'i tu. Contoh yang saya sebut lah yang saya punya cerita ni.
hukum ni lain sikit pada orang. Ada orang lain kata, contoh, zakat wang simpanan misalnya, wajib zakat. Saya kata, tak wajib zakat. Yang kena emas perak. Duit tak kena zakat. Oh, pelik kata dia. Ustaz ni mazhab apa? Aku dah cerita mazhab Syafi'i lah, weh. Bahkan kita kalau saya tanya balik, memang dia jawab betul. Kalau kita simpan batu permata, kena tak zakat? Kenapa? Pasal bukan emas perak, pandai pun jawab. Tapi bila emas perak pula. Duit ni emas perak ke? Bukan. Habis tu takkan kena zakat. Kalau batu permata pun tak kena. Batu permata pun kalau duit tak laku, batu permata masih batu permata. Tapi kalau duit dah tak laku, jadi khotas saja. Nak balik rokok pun tak boleh. Cerita rokok pula. Sikit lah saya sebut gitu kan. Saya nak cerita apa? Dalam saya duk cerita mazhab Syafi'i pun, Imam Melenggung tengok. Tak payah cerita lah cerita mazhab lain tu. Maksudnya, dia pun tak pernah belajar mazhab Syafi'i. Mereka pun tak pernah dengar betul-betul pure mazhab Syafi'i yang dalam kitab ulama' kita faham macam mana. Yang demo tu campur lah, mix lah. Pasebor. Bila kita cerita betul-betul yang dalam mazhab, dalam kitab punya, kata dia, Ustaz ni fahaman apa? Saya yang kena tanya. Mereka ni fahaman apa? Patutnya saya yang tanya dia, mana tanya kita pula. Ustaz ni fahaman apa? Aku pula kena tanya pula. Patutnya aku yang tanya kau. Sikit dengan masa gitulah. Kasar lah sikit saya punya ayat tu. Sekali lalu ke sana tu lah. Jadi nak ikut Imam Syafi'i, Auza'i, ramai lagi. Satu, kalau nak ikut, apa disiplin kita nak mengikut mereka tu? Adakah semata-mata boleh mengikut? Dan macam mana ilmu dia? Apa kaedah dia? Tu kalau saya sebut yang mudah ni, jangan kata orang belakang ni, seawal Abdullah bin Abbas. Selalu yang saya mengaji tu guru sebut, cuba masa korban, sembelih ayam jantan tengok. Aku nak tanya kaifiat engkau ramal macam mana. Isu yang terdekat saya duk mengajar baru ni, cerita masalah kita dalam mazhab Syafi'i, haram orang perempuan dalam haid baca Quran. Dia orang kata ada pendapat yang kata boleh, Imam Nawawi pun kata boleh macam ni, boleh hatta 30 juzuk, boleh baca Quran dengan niat zikir. Memang dalam kitab itu saya bukan tak tahu. Tapi kalau tanya, cuba engkau baca Quran, kau niat zikir, macam mana nak buat? Apa niat? Macam mana kau niat baca Quran, apa zikir macam mana? Kalau kau baca Quran tu, kau tanya, kau baca apa? Ni haid ni, orang haid ni. Dia baca Quran. Tanya, kau baca apa tu? Ngulang Quran. Kau ngulang Quran, tapi kau niat zikir. Apa benda kau ni? Macam mana kaifiat kau nak baca Quran, tapi kau niat zikir? Cuba sebut tengok. Bila main pelaksanaan, berlepas. Pendapat sedap lah cerita pendapat. Ada pendapat, bukan seorang kata dia, pendapat ulama' mengatakan 30 juzuk pun boleh kita baca Quran dengan niat zikir. Cuba cerita kat saya, pendapat baca Quran dengan niat zikir tu maksud dia macam mana? Baca Quran lah, niat zikir. Macam mana? Cerita tau. Baca Quran niat zikir tu. Macam makan nasi, tapi niat daging. Macam mana makan nasi niat daging? Cerita sikit pelaksanaan dia macam mana. Kalau sebut minum air niat minum arak niat minum air, itu pelik sangat kan. Cerita tu lah mudah. Macam mana makan nasi niat makan daging? Hai. Ni baca Quran tapi kau niat zikir macam mana? Macam mana maksud tu? Kita bukan tak pernah lalu kitab, tapi tak sebut pendapat-pendapat tu. Pasal apa? Macam mana kaifiat nak beramal dia? Macam mana cara nak beramal dia? Bahkan mereka masa yang sama juga menyebut mengenai Muhammad At-Tafiz yang kata dia, bila orang perempuan ni nak boleh hafal Quran, nak boleh mengulang Quran, nak ingat Quran, sedangkan masa 3 tahun orang lelaki tak ada haid, yang ni dia orang ada haid, bila nak habiskan Quran? Tadi kata zikir, habis-habis dia pertikaian kata kalau tak boleh baca Quran masa tu, bila nak habiskan Quran? Jadi kau apa? Kau ngulang apa? Bukan ngulang zikir ke? Macam mana tu? Hurai lah tengok, nak dengar ke apa. Yang tu pun tak boleh nak hurai. Macam mana nak bicara mazhab? Macam mana nak bicara jadi imam mujtahid? Nak tengok nas pula tu, atas cerita mujtahid ni, kau tak usah cerita lah pendapat ulama'. Kau sebut Quran hadis macam mana boleh? Nak dengar tak? Macam mana hadis yang Rasulullah kata, la yaqra'ul haidul syai'an minal Quran, kama qala. La yaqra'ul junub syai'an minal Quran. Orang junub tak boleh baca Quran. Orang haid tak boleh baca Quran. Kau nak buat macam mana hadis tu? Hadis Nabi. Yang ni pendapat ulama'. Tanya dia balik. Kau nak ikut ulama' ke nak ikut Nabi? Dia mau persoal gitu.
Kita soal balik macam mana kau boleh ambil cenderung mendapat ulama Allah tak nak ikut Nabi? Kata Imam Mujtahid nak ikut Quran hadis. Kadang dia bukan asal kelobi pun, memang golongan kita, tapi macam mana kau nak faham nas yang ada? Terus nak faham nas imam ulama kita dah keluar fatwa, tu pun tak apa nak faham. Tu kalau saya sebut katanya zakat wang simpanan tak kena zakat, yang tu pun muskil, tak payah sembang lah nak sembang hal lain. Tak payah sembang lah hal lain. Maksudnya kau memang tak faham apa dia perjalanan mazhab. Kau tak faham fiqh pun. Kitab apa yang kau biasa khatam daripada kulit ke kulit. Sikit lah kalau saya, kalau soalan macam tu, saya bunyi keluar gitu lah sikit. Pasal kadang orang bagi soalan tu macam-macam, nampak macam hebat, bagus gini, tapi bila bagi soal, tanya kitab fiqh, kita matan apa yang kau biasa hafal? Dua tak? Fiqh, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan, mengaji kat Malaysia kan. Kitab apa mazhab Syafi'i? Fiqh kau hafal. Matan Zubat ada. Wayah wa takrib. Kau hafal tu, kau tinggi sangat level tu. Ngaji lah. Ngaji wayah wa takrib habis tak? Batu Qorib? Kena. Yang ni saya ngaji dulu untuk buku apa? Ngaji kena Ashmuni. Ngaji benak gaduh nak bini. Tu patah dia mana? Apa patah dia mana? Tak payah tanya. Kena Batu Qorib pun tak selesai. Batu Qorib. Apa wayah wa takrib pun tak biasa lalu. Kalau cerita kitab Batu Nu'in, Qurratu Ain biasa lalu tak? Qurratu Ain pun tak biasa dengar nama. Ya Allah. Sekali lalu gitu. Macam mana nak bahas Quran dengan hadis tu? Kitab fiqh yang ulama' dah cerita, siap, detail, dah diproses, pun tak apa nak faham. Sekali lalu macam tu lah. Kalau tanya soalan-soalan bentuk gitu kan. Baik. Tak habis lagi kalau ikut tarikh tu. Jadi sekadar saya nak cerita. Taklid tu adalah mengikut orang awam, orang ulama mujtahid. Itu maksudnya mazhab. Ikut ni pada barang yang berkata ia, maksud barang ni hukum hakam, ataupun memperbuat ia padahal mengiktikad ia akan keadaan sebenar padanya daripada ketiadaan menilik dan mengamati pada dalil. Panjang tu tarikh tu, nak sebut satu-satu tu. Cukup dengan sebut taklid ni orang awam ikut ulama mujtahid dengan hukum hakam yang mereka sebut tanpa kita lihat dalil Quran, hadis, kaifiat istinbat. Tak payah, ambil yang dah siap, pakai. Saya ngaji dulu ada tok guru buat misal, saya pun suka misal tu. Dia ibarat macam mi Maggi 2 minit, beli dah siap, ambil paket, tengok kaifiat dia, tak payah tengok ingredient dia, buat proses macam mana, tepung apa, bahan-bahan tak payah. Tengok macam mana cara sediakan dia. Masakkan air panas 250 ml. Lepas tu bagi yang mendidih, masukkan mi segera, kemudian tutup dalam masa 2 minit, kemudian buka, letakkan semua perencah dia, kacau dan sedia untuk dihidang. Contohlah kan. Itu kita. Tak payah tengok dalil. Bawang macam mana, tak payah tengok. Ilmu bawang, ilmu nak tomeh apa, tak payah. Apa dia? Buka plastik, ikut garis panduannya. Nak niat macam ni. Niat puasa sebulan macam ni. Niat puasa setiap hari macam ni. Ni pun mazhab Malik macam ni, Syafi'i macam ni. Macam ni membatal macam ni. Imam Syafi'i macam ni, Imam Maliki macam ni. Kalau kau tak ikut empat tak kerti pun, Imam Syafi'i macam mana? Satu ni, cara pelaksanaan kau betul. Jangan beli Maggi tapi cara persediaan saji. Kalau sama, nasib baik. Kalau tak sama lagi, awak jadi lain, awak jadi lain. Beli makaroni tapi buat macam mi Maggi. Tak jadi. Contohlah kan. Dia beli makaroni, dia nak kias ke mi Maggi? Tak kena. Makaroni lain. Tambah beras, kau nak kias mi Maggi. Ambil air mendidih, buah beras, tutup. Awak tak kembang-kembang. Tak sama. Banding dengan yang nasi segera lah ni ada kan. Nasi segera tu. Nasi rendang hijau lah macam mana. Saya tak pernah beli pun. Cerita apa ni? Cerita hak segera. Kau tengok panduan dia bagi betul. Macam mana pun. Silap sikit aja macam mana? Kamu? Saya silap tak jadi. Macam kita, kalau tu sebut makanan kan, macam buku panduan, beli apa? Beli handset sudahlah. Macam mana nak operate
nak sistem dengan dia macam ni, kau nak setting macam ni, ubah macam ni. Ni duk bunyi ting, ting. Macam mana nak bagi senyap dia? Kau bagi betul tekan ni. Kau tak payah tengok lah dia punya hardware, underwear apa semua tu. Tak payah tengok. Kau tengok macam mana nak tekan, nak gunanya. Tak payah bicara kat sana. Yang ni kau nak pakai, orang tak apa pandai, tak payah tengok lah dia punya hardware, apa, underwear apa, istilah-istilah tu lah kan. Tak payah tengok tu. Kita sama lah. Jadi dari nisbah kita bermazhab ni, dia ibarat apa yang dah siap, ambil, tengok garis panduan manually. Macam ni. Sekali lalu, tanpa melihat dalil. Sama? Macam beli kereta, kau susah tengok lah dia buat daripada besi apa, bahan apa, enjin ni, keluli apa, berapa peratus besi apa. Kita dah sembang tu. Kau nak apa? Duit ada tak? Duit ada, beli kereta mahal sikit. Beli apa? Toyota, Honda. Murah. Beli Proton. Pro 2. Murah-murah apa? Ribu-ribu. Kenapa? Yang penting kau jaga maintenance tu macam mana. Kau tak tengok besi apa, plastik apa, tayar rim dia, sport rim buat besi apa, macam ni kilang mana buat. Kau tak payah sembang apa tu. Tak payah sembang. Apa bahan yang ni pelebur dia, apa suhu macam mana disejukkan, acuan mana dia bentuk. Tak payah sembang lah. Apa? Itu bahan usul. Bahan mentah. Ni pun kita ikut je mazhab Syafi'i. Ni. Macam mana? Tak bahas pun ayat Quran mana, hadis mana. Mana nas. Tak payah. Siapa? Ulama pun dah betul, mereka pun pakar. Memang mereka bukan maksum, tapi mereka ni mahfuz. Panjang tu juga cerita istilah tu. Jadi cukup dengan kita ikut mereka, tak payah tengok dalil. Zaman sekarang dia ada orang yang kadang-kadang nampak macam canggih sikit lah. Konon kita nak cari yang mana lebih rajih. Sedap bunyi tu. Tapi kadang-kadang nak tengok rajih macam mana. Rajih tu berdasarkan iktibar mana. Iktibar nafsu kita rajih kot kan. Pada saya lebih cenderung. Pada saya lebih cenderung pendapat-pendapat ni. Dia bukan pada saya, kita ada kebolehan untuk menilai tu. Kalau kita kata yang ni kita lebih cenderung macam ni, yang Imam Syafi'i ni kalau gitu dengan yang ni, macam mana boleh Imam Syafi'i boleh tak cenderung pada pendapat ni, kita pula cenderung pendapat ni, macam kita lagi hebat nak cenderung kat sini. Imam Syafi'i ni macam satu kesalahan pula pasal dia cenderung ke sebelah sana. Jangan. Apatah lagi memang ada perasaan macam tu, duk pelekeh-pelekehkan ulama'. Ulama' pun bukan maksum. Mereka pun boleh buat kesilapan dalam bab hukum. Ulama' boleh buat kesilapan dalam bab hukum, yang kita yang bengok seolah-olah apa yang kita cenderung tu semua betul. Jangan. Kau tak tengok ya Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kau tak tengok ke ada manusia yang jadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia. Maksud jadi Tuhan tu, jadikan ikutan dia. Ikutan dia bukan ikutan ulama', nafsu dia ikut. Walaupun disebut nama ulama' ni, sebenarnya dia bukan nak ikut apa yang hak, tapi dia nak ikut mana yang sesuai dengan nafsu dia. Yang ni bid'ah. Siapa? Saya cenderung mengatakan dia adalah bid'ah. Kata orang lain nak ikut orang lain, tapi saya cenderung pada pendapat yang mengatakan dia adalah bid'ah. Saya lebih suka pendapat macam ni. Memang ada orang macam ni, tapi saya cenderung. Jadi, cenderung tu, kenapa kau cenderung pada pendapat ni? Kau lebih baik kau cenderung, kau cerita Al-Quran dan hadis kau. Yang dalam kepala kau hurai mengikut disiplin-disiplin ilmu. Kami nak dengar macam mana kau syarahkan Al-Quran dan hadis tu. Kami tu, saya reti lah nak dengar orang hurai Al-Quran hadis tu. Orang awam aku tak kena. Saya nak minta pun orang macam tu lah nak cerita. Tapi orang awam ni, mereka duk faham, ada orang boleh sebut 1-2 Quran hadis macam mana. Tabik spring. Ustaz ni tak sebut ayat Quran pun. Tak pernah sebut ayat Quran pun. Dia cerita, sah batal dia. Memang orang awam lah ni, mereka kadang-kadang satu sudut dia beri pendedahan yang tertentu, sampai berani mempelekehkan ustaz-ustaz kita yang hanya baca hukum fiqah, tak sebut ayat Quran. Memang baca fiqah, mana sebut ayat Quran hadis. Sebut ilmu tauhid, ilmu tasawuf, kerana memang tak baca ayat Quran hadis pun. Dia orang lebih berbangga kan. Yang ni, semua ada nas. Sebut nas tu betul ayat Quran tu, tapi hurai ikut kepala otak dia. Sikitlah. Saya kalau sebut macam tu, saya ada baran sikit macam tu. Pasal tengok kata-kata macam tu.
Kerana ia lebih hampir dengan sunnah. Ini kaedah mana yang lebih hampir dengan sunnah? Soalan mengenai ada orang duk kata saya lebih cenderung pada pendapat ni kerana dia lebih hampir dengan sunnah. Itu ulasannya. Yang ni ayat orang tak apa, nak jaga skill aja kot. Macam tu kot bahasa dia. Nak mempertahankan pendapat dia, kenapa dia cenderung pada pendapat tu. Lebih cenderung pada sunnah. Sedangkan kaedah ulama kita memang ada imam-imam mujtahid yang ni cenderung pada hadis. Sunnah kalau nak guna bahasa sunnah. Yang ni cenderung pada qiyas. Yang ni cenderung pada Al-Quran. Masing-masing dia ada kecenderungan dia. Imam Ahmad bin Hanbal, dia memang cenderung pada sunnah. Sehingga basuh tangan wajib. Bismillahirrahmanirrahim, ambil wuduk wajib. Kita sunat, tak sunnah ke tu? Saya lebih cenderung pada sunnah. Kalau ikut sunnah, kau kena ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa? Dia kata kecenderungan dia lebih hampir pada sunnah, sehingga yang kita dalam mazhab Syafi'i sunat, pada dia wajib. Itu betul, bahawa betul lebih cenderung pada sunnah. Istilah tu bahawa betul kena kepada Imam Malik. Jadi kalau kau nak ikut pendapat kaedah lebih cenderung pada sunnah, senang je. Kau ikut je Imam Ahmad bin Hanbal. Memang pendapat kau ni memang akan cenderung pada sunnah. Pasal apa? Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia tak ada benda yang pada kita, sebut macam mana, benda yang pada kita mazhab Syafi'i ni sunat, pada dia semua wajib. Orang ramai macam tu lah. Pasal apa? Dia kata daripada aku ambil pendapat aku, baik aku ambil pendapat Rasulullah, walaupun hadis tu hadis dhaif, masih hadis Nabi. Hadis dhaif pun jadi semua ahkam dia. Bahkan dia kata dia hadis dhaif masih hadis Nabi. Cuma perawi itu yang masalah. Masih diyakini adalah sabda Rasulullah. Daripada aku ambil pendapat aku, daripada pendapat aku, pandangan aku, baik aku ambil kataan Rasulullah. Orang kata apa? Raw tu, mentah-mentah dia ambil telan tu. Bismillah, wajib. Komong-komong, wajib. Isap air hidung, wajib. Ambil. Yang tu adalah lebih cenderung kepada sunnah. Tu baru betul. Tapi kalau hanya semata-mata sebut beberapa hadis, saya lebih cenderung pada sunnah. Sunnah yang kau pakai tu, dia hanya sebahagian sunnah yang pada dia, yang tu sunnah, yang tu ada hadis, yang dia nak jadikan hadis yang dikemukakan tu, dia cenderung pada hadis tu. Yang tu tak betul kaedah. Pasal dia hanya sebut saya cenderung pada sunnah, dengan hadis yang satu ni disebut, dia cenderung pada satu hadis. Dia bukan sunnah betul-betul sunnah. Pasal bila satu hadis ni dengan hadis lain yang dia tak mau ikut tu, macam mana kau selesaikan hadis ni dengan hadis tu? Patutnya kau kena cerita disiplin tu. Kenapa cenderung sini, kenapa tak cenderung sini? Kalau semata-mata cenderung pada sunnah satu hadis ni, tak ambil hadis ni, kenapa kau tinggalkan hadis tu cenderung pada sini? Mesti kena bicara. Sepatutnya kalau atas bicara nas, kena bicara macam tu. Baru keadilan itu akan nyata. Kenapa kau cenderung situ? Pasal ulama mujtahid ni, mereka kalau dia cerita hukum dalam bentuk macam tu, pasti dia akan cerita kenapa dan mengapa aku cenderung pada sini. Okay, lalu macam itulah. Jadi orang yang gunakan pendapat macam tu, dan ni memang style dia bijak pandai kita zaman lah ni lah kan. Yang bunyi mesti apa pembahasan mereka duk bentang-bentang ketak kerja ke apa. Yang itulah style dia. Disebut mazhab dulu, nas masing-masing. Kita tengok nas yang dia kemuka pun kita boleh tahu lah nanti dia cenderung kat siapa. Yang mana dia cenderung tu, yang tu nanti tengok dia punya nas. Hujah alasan, punya panjang menjela. Yang pendapat yang dia tak nak ikut tu, dia ambil nas daripada sedo'if-do'if nas daripada nas yang ada. Dia punya disiplin macam tu dah. Saya pun tahu format tu. Misalnya ada Asy-Syafi'i, Hanafi, misalnya, dia akan ambil Asy-Syafi'i, ni nas Imam Syafi'i, dia datangkan hadis, dia datangkan Hanafi punya, hujah hadis muka surat 3-4 lai. Lepas tu, berdasarkan nas yang begitu banyak daripada mazhab Hanafi, saya cenderung kepada mazhab Hanafi kerana lebih mendapati hadis berbanding dengan Imam Syafi'i hanya berdasarkan hadis dhaif. Tu, dia punya style macam tu. Dia punya style macam tu. Jadi maksudnya cara dia bentang tu kita boleh nampak dah. Dia sebenarnya nak menegakkan benang basah dia dengan ambil pendapat-pendapat ulama ni dengan kemukakan hujah yang mana menyebelahi sebelah dia, dengan dia meninggalkan ambil hujah yang kuat di sebelah Imam Syafi'i tu kalau contoh tu,
tanpa letakkan satu neraca yang adil. Patutnya kau sebut juga apa yang kuat pada mereka tu. Tapi dia hanya ambil daif daripada apa yang dia tak setuju, dia ambil kuat mana yang dia lebih cenderung. Atas alasan saya lebih cenderung pada ni, pendapat ni lebih dekat pada sunnah. Itu cuaca yang ada zaman sekarang. Tu bila orang awam dia tak faham, dia tak tahu disiplin tu. Kalau nisbah saya mengaji, saya orang-orang yang reti dalam bab menilai ni, tengok tu yang kadang kita boleh label ni, label lain ni, boleh label. Label dan label. Itu boleh tahu. Memang perlu label sebenarnya. Nak beli barang pun, kalau beli telekong, dia tengok nama apa ni? Nama Fatimah. Macam mana boleh nama Fatimah? Nama apa patutnya yang mahal tu? Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah label, dia tengok label dia tak berubah. Dia tinggal je. Tak ada label lah. Boleh pulang boleh. Return balik pasal tak ada label. Jadi orang pun kena tengok label juga. Dia kata salah label-label. Saya syarah tentu pula lagi. Cukup. Saya syarah nak baca habis, tak habis juga. Rasa macam senang je baca je. Tapi panjang cerita. Jadi yang ni diambil daripada kitab As-Sarim Al-Mubid. Muka surat Sahifah 29. Sikit saya nak sambung tu. Dan dia kata, kemudian dalam kitab tu lagi dia kata, pada memindahkan daripada Sayyid Abdullah Al-Alawi, bahawasanya dia kata telah jatuh ijma' sekarang ini atas wajib taklid akan mazhab yang 4. Saya tolong baca je. Saya sebutlah tadi. Baik, apa mazhab 4 ni apa dia? Aku kendaki, kata Syekh Abdul Qadir Mandili ni, akan mazhab 4 tu ialah mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Wajib ikut mazhab yang 4. Soalan tadi tu, ada mazhab lain tak? Bukan kata tak ada. Ulama dah ijma' tu. Bila ijma' pula, bahasa ijma' pula apa dia kan. Maksudnya telah sepakat oleh ulama yang pakar-pakar dalam bab agama ni, nak ikut 4 mazhab ni je. Jadi kalau siapa yang tak nak ikut mana-mana 4 mazhab ni, istilahnya dia telah membina mazhab yang kelima. Itu bahasa ulama-ulama tu terus kita sebut mudah je. Kau tak nak ikut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, kau apa? Saya tak ada mazhab. Tak ada mazhab adalah mazhab yang kelima. Kaedah kita, mazhab kelima adalah ditolak. Bahkan ada satu buku dikarang oleh almarhum Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti. Dia ada tulis sebuah kitab. Dia kata, Alla mazhabiyatu akhtaru bid'atin tuhaddidu ahkam syar'iyyah. Seumpama tu tajuk buku, tajuk Arab dia. Kata dia, orang pahaman yang tak nak ikut mazhab, konon mengikut hanya Quran hadis ni, dia adalah sebesar-besar bid'ah. Benda-benda baru yang ada zaman lah ni, yang merosak dan menghancurkan hukum hakam syariat. Saya ada buku tu, yang Arab dia, hak terjemah Indonesia awal dia. Dia cari bahaya pahaman tiada mazhab. Kalau Indonesia terjemah dengan tajuk tu, bahaya pahaman tak bermazhab. Ulama dah bahas lama dah bahasan tu. Jadi pergi tengok sikit di mana bahaya dia. Antara bahaya dia pas sembuh tu lah. Asal nak sebut, dia kata wajib ikut taklid akan mazhab yang 4. Dan menegas sekalian ulama akan mengikut mazhab mujtahid yang lain daripada mereka itu, daripada kurun abad yang ke-8 yang habis padanya mazhab Ad-Daud Az-Zahiri. Sampai ke kurun ke-8 hingga kepada kurun abad yang ke-12 ini. Siap. Tambah kita ni bukan 12 lah. 15 lah kan. Masuk 15 ni. Nak tunggu kiamat je dah pun bahasa itu. Nak tunggu alamat besar ya. Alamat kecil, lama-lama dah. Memang tak boleh ikut lah. Selain daripada mazhab 4 ni, kalau dah zaman kurun ke-12 pun tak boleh ikut. Disebut ni pada sahifah yang tersebut, pada muka surat yang sama, muka surat 29 daripada kitab As-Sarimul Mubid. Siap. Bermula dalil panjang tu disebut tu.
Buat pagi ni, kesempatan yang ada ni, sekadar sebut tu lah yang kata, kenapa kena bermazhab tu, yang kita orang awam ni, dan siapa orang awam, siapa dia yang tak perlu bermazhab, yang contoh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tak ikut guru masing-masing tu, orang macam tu memang dia tak boleh nak tiru orang, nak ikut orang, pasal mereka adalah mujtahid. Mujtahid haram ikut mujtahid. Mujtahid dalam mereka haram, mujtahid haram ikut mujtahid yang lain, bahkan dia wajib buat mazhab sendiri. Jadi kalau bahasa lain zaman ni, siapa yang tak nak ikut mana-mana mazhab, ikut Quran hadis, maksudnya dia buat mazhab sendiri. Satu kita tengok ada golongan yang tak ada mazhab ni, dalam masa yang sama, isu yang sama, dia akan ambil pendapat ni, dia ambil pendapat ni, dia punya pendapat yang ni, dia keluar pandangan dia masing-masing. Walaupun dia dalam satu aliran yang sama, tak nak pakai mazhab. Itulah. Kalau kita dalam mazhab, memanglah, yang ni Syekh Ibn Hajar, yang ni Syekh Ramli, ada pendapat-pendapat benda tu. Macam mana nak seragam dan nak beramal dengan pendapat-pendapat tu? Tu satu hal lah. Ada disiplin ilmu di situ, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk faham. Ini sekadar untuk bagi penjelasan mengenai mazhab, apa yang dimasukkan mazhab dan bertaklid tu, orang awam siapa, mujtahid mutlak tu siapa. Nisbah saya bagi penjelasan banyak ke situ lah. Wallahu a'lam. Itu dulu. Mazhab orang awam tu adalah mazhab mufti. Yang tu pun kena tengok elok-elok apa maksud yang kedaki tu kan. Pasal banyak ada orang salah syarah kan. Maksud mazhab orang awam adalah mazhab muftinya kan. Nak jawab bagi soalan tu yang saya dah cerita tadi kan. Kalau contohnya macam kat Mesir tu, mazhab orang awam adalah mazhab mufti. Yang mufti kat sana, kalau ada orang awam tanya kat dia akan tanya dulu, kau mazhab apa? Dia akan jawab mengikut mazhab. Jadi, apa mufti dia jawab, yang mufti pun dah tahu apa sepatutnya dia jawab. Itulah mazhab orang awam. Apa maksudnya? Dia memang tak kerti apa-apa. Dia tahu apa keputusan yang mufti jawab. Apa mufti jawab, itulah yang dia pakai. Itulah mazhab orang awam. Adalah mazhab mufti dia. Jadi siapa yang kena pandai sini? Mufti kena pandai bagi jawapan dekat orang awam. Antara masalah dia, macam mana? Orang awam tanya. Mufti jawab macam ni. Mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3, mazhab 4. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana mazhab yang tuan-tuan nak. Semua mazhab adalah betul. Yang ni pening. Pasal dia salah tempat tanya. Kalau tuan-tuan, saya bandingan mudah untuk buat misal tu, untuk ambil keterangan. Kita tak tahu handset. Mazhab kita ialah mazhab kita, siapa penjual handset lah. Penjual handset mesti penjual handset yang pandai dan faham. Penjual handset yang pandai macam mana? Pasal dia memang handset macam-macam ada tu. Kedai dia beribu-ribu handset ada. Contoh lah. Ada orang nak beli handset ni. Kalau orang cerdik macam mana? Dia akan jawab. Penjual yang cerdik kan macam mana? Kalau orang penjual bodoh macam mana? Semua handset mah. Haji mau beli mana? Semua handset lah. Semua bagus mah. Macam tu kan? Bagus tak orang macam tu? Bodoh. Tu mazhab orang awam adalah mazhab muftinya. Apa maksudnya? Penjual tu kena cerdik. Haji ada berapa ringgit? Tanya tu dulu. Haji mau pakai macam mana? Haji pakai ke anak pakai? Sekolah ke universiti? Main game ke main biasa macam? Dia mesti tanya tu. Haji takat mesing call lah. Haji Haji ada berapa latui? Ini 3 latui punya pun suruh padan. Haji you mau apa? Buat live lah. Buat live. Berapa jam punya live? Yang ni Oppo tak saja sama lu. Walaupun latest punya, you kena pakai Samsung lah. Ada power bank. Power bank pun tak ada. Jangan pakai iPhone lah. Bateri cepat habis mah. Inilah mufti yang bagus. Inilah mazhab awam adalah
mazhab mufti dah. Pasal mufti dia cerdik. Mufti dia tahu apa rakyat dia, apa orang awam nak pakai. Dia keluarkan apa yang sepatutnya ni nak kena cakap. Macam kedai aksesori. Bandingkan ulama mufti ni aksesori lah kan. Nak beli barang, nak beli apa. Saya nak beli tayar sudah lah. So, saya aksesori lain lah, beli tayar. Saya nak pakai tayar apa? Viking ada. Macam-macam nama lah ni lah. Sebut apa nak mana. Yokohama, Goodyear apa nama Dunlop apa ni. Macam dah tertinggal lah lama punya. Lapuk kat nama tu kan. Okey. Nak semua tayar. Semua tayar. Kalau penjual yang pandai, dia kata pakcik, kalau pakcik lah. 1 bulan berapa kilometer jalan? Bawa laju tak? Kereta kita apa? Tengok kereta Mercedes. Takkan nak bagi pakai Viking. Mercedes akan pakai Viking. Tengoklah berat dia kan. Tu Michelin. Contoh lah. Mercedes yang pakai Viking. Ya, taklah Viking mah. Bikin malu. Mercedes pakai Viking. Malu satu hal lah. Taklah support mah. Macam tu lah. Nak cerita apa? Ni orang cerdik, orang pandai. Tak payah cerita aksesori, cerita tayar. Jadi orang cerdik, mufti yang cerdik, penjual tayar yang cerdiknya ni. Dia tengok apa kapasiti dia. Jadi mufti yang cerdik, tok guru yang cerdik ni macam mana? Orang awam ni apa level dia? Satu tak payah cerita mazhab, pendapat. Al-Quran, hadis tak payah. Kau tak payah cerita tu. Sah tak sah? Tak sah. Kena kodoh lain. Siap. Kau tak payah hurainya lah. Saya tak dengar hadis, saya bukan ahli hadis. Memang awam. Jadi orang yang cerita ni kadang dia nak tunjuk skill dia dan dia nak mengaruhi orang supaya ikut dapat dia. Tengok saya nak cerita hadis kat hang. Macam puas hati tak? Apa tak setuju? Kau orang PhD, kau PhD ada kat kau? Sudah. Sorry, kasar sikit pasal itu. Minta maaf lah. Kasar sikit pasal itu. Jadi orang yang cerdik ni patutnya macam mana? Apa keperluan? Cuk, cerita. Siap. Mana yang tak perlu kata, kau tak payah ni. Tak payah. Hatta kalau saya pun orang tanya, Ustaz, apa amalan kami orang awam ni? Aku bagi lagi pengsan kena dengar. Baca surah Kahfi 110. Nak tidur baca surah Waqi'ah. Baca surah Sajidah. Saya pun tak baca. Tapi nak kau tanya nak baca. Aku sebut lagi. Tak tidur malam kau. Yasin hari-hari. Untuk sembahyang tahajud. Yang ni bagi witir 11 rakaat. Yang ni witir duha 8, Qobliyah Ba'diyah, lepas tu Awabin 20 rakaat antara Maghrib dengan Isyak, kedebak, pengsan kau. Kau mati keren. Baik macam mana? Qobliyah jaga tak? Main jemaah kaji tak? Jaga semayang Qobliyah dulu, Ba'diyah tu. Tahajud macam mana? Buat witir dulu. Tahajud tu semayang ke tahajud? Witir dulu. Pasal witir, buat witir, tahajud masuk sekali. Oh, tu ke? Ajar dia satu panduan. Nak buat apa? Habis tak boleh buat 3, buat 1 padahal lah. Walaupun 1 terkonten-konten. 1 terkonten-konten pun witir. Tapi eloknya 3 lah. Contoh. Jadi nak ajar beramal ni tengok kapasiti dia. Dan tu sekali lalu, pemandangan tu untuk memudahkan faham apa yang maksud dikehendaki dengan mazhab orang awam adalah mazhab muftinya. Allah. Soalan lah. Allah tadi diolok-olokkan oleh Asam Kurubi ni lah. Bila masa kita bermazhab tu kan. Kita pun tak ikut mazhab Syafi'i betul-betul. Kita jual beli pun tak sebut pun. Aku nak beli sekian-sekian. Kita beli kat mesin air. Lepas tu kita zakat pun kita kata bayar guna duit. Tapi tak pakai beras. Ya. Yang tu pun memang selalu benda yang selalu polemik yang ditimbulkan untuk menunjukkan bahawa kita tak payah ikut mazhab. Dia tujuan dia hak tu sebenarnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kalau yang ni nak guna perkataan tu balik jadilah kan. Yang tu yang mazhab orang awam adalah mazhab mufti ya. Pasal benda tu kita kalau ikut kita memang nak ikut apa yang dalam kitab tu. Tapi ada mufti tak? Macam tu bahasanya. Kita ada pemerintah yang dia ada tu pun atas disiplin bahasa sebut mudah macam ni lah. Tak kenapa kita buat itu kan. Pasal dia ada pendapat dia dah. Dia sebut. Pula tu dia ada penguatkuasaan. Kalau tak ikut jadi nanti jadi masalah kat kita pula. Dia tak sah lagi dia charge tak bayar zakat berterah lah apa. Ikut aja. Macam apa? Mazhab orang awam adalah mazhab muftinya. Kalau nak guna ayat macam tu, guna balik lah perkataan tu. Yang tu lah. Itu aja.
Kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i, memang ada disiplin dia lah kan. Tapi nak kata, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak pula dengan kata, kita bermazhab Syafi'i, kata apa, 200% mazhab Syafi'i. Macam tu lah kan. Saya nak sebut, kena payah juga nak sebut satu urat. Yang nak buat satu misal perbandingan untuk mudah faham situ kan. Pasal memang mereka ni akan gunakan isu macam tu lah. Maksudnya kita pun bukan tertentu ikut mazhab tertentu. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita tak ikut tu pasal ada benda yang telah difatwakan. Ada pemerintah yang memerintahkan kita supaya ikut macam ni. Dan memang kaedah kita pun, bila ada pemerintah yang telah membuat satu keputusan, yang tu pun di atas kaedah maslahat mereka dengan kaedah-kaedah mereka yang tertentu, mereka dia ikut, pakai je lah. Yang itulah. Macam mana pun, ada bab-bab yang kalau kita tak mau pakai pun, boleh je kita tak pakai pendapat mereka, yang kita ada pandangan kita yang kita tahu disiplin untuk melaksanakan dengan kaedah kita yang ni lebih sempurna. Tak ada larangan pun di kalangan ulama kita untuk kita pakai apa yang asal daripada mazhab, tak ambil pada pandangan yang lain. Itulah kira lalu. Bahkan kalau ada pun kaedah tutup guru kita, disuruh kita ambil yang cermat. Dan bukan ambil itu di atas kaedah bermudah-mudah untuk mencari kemudahan. Macam tu. Dia disuruh kita cari yang cermat supaya jangan ada siapa pun di kalangan ulama khilaf dengan ibadat yang kita buat. Itu disiplin-disiplin tutup guru kita lah. Kalau orang sekarang ni satu hari dema tu, adalah panjang kalau sebut tu, sekadar tu lah. Untuk nisbah masa yang singkat ni. Ujung lah tu, sebut lah tu, ni lagi cerita lagi, berhenti pukul 9. Okay, lalu macam tu lah. Hadan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.